Okey, baik, bertemu kembali di studio. Seketika tadi kita bincang berkenaan fenomena air pasang besar dan seperti dijanjikan, kita nak bercakap berkenaan dengan sambutan Hari OKU 2022 yang akan diadakan pada 3 Disember. Yang pasti akan menyediakan pelbagai aktiviti menarik untuk golongan OKU. Jadi saya perkenalkan seorang tetamu di studio kami bawakan pada pagi ini, iaitu Puan Siti Fatimah Ismail selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya JKM. Puan Siti, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Okey, terima kasih bersama kami hari ini di studio. Kita nak bercakap berkenaan dengan sambutan Hari OKU 2022 akan dilaksanakan ataupun diadakan pada 3 Disember. Okey, sikit mukadimah berkenaan dengan sambutan ini terlebih dahulu. Alright. Sebenarnya untuk sambutan pada 3 Disember, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebenarnya telah mengisytiharkan 3 Disember sebagai Hari Orang Kurang Upaya Antarabangsa. Dan ini pengisytiharan ini since 1992 lagi lah. Dan untuk Malaysia, sebenarnya Malaysia telah menyambut sambutan Hari Orang Kurang Upaya peringkat kebangsaan semenjak dari tahun 1994 lagi. Dan pada tarikh itulah kita menyambut pada 3 Disember. Sama jugalah pada tahun ini pun kita akan sambut pada 3 Disember 2022 di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, insya-Allah. Okey, baik. Saya yakin banyak manfaat yang akan dapat dirasai terutama untuk golongan OKU, dan ini juga saya tidak langsung akan memberikan kesedaran kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan keperluan orang-orang OKU dan sebagainya. Bentuk-bentuk program ataupun aktiviti yang akan dilaksanakan yang ialah boleh disertai oleh mereka yang hadirkan diri ke sambutan Hari Orang OKU ini? Sebenarnya untuk sambutan pada tahun ini, Syahida, kita ada dua bentuk aktiviti lah. Satu dalam bentuk karnival yang kita laksanakan kepada OKU dan juga penduduk sekitar lah, kepada sesiapa saja yang akan join kita pada hari itu. Dan satu lagi adalah majlis sambutan Hari Kurang Upaya, iaitu berkonsepkan makan tengah hari lah. Dan untuk aktiviti-aktiviti karnival yang kita laksanakan, sebenarnya daripada awal pagi lagi kita dah ada senam sihat, kita ada brisk walking bersama dengan keluarga OKU, anak-anak OKU, dan kita juga ada pameran perkhidmatan, jualan-jualan produk, kita ada executive talk, kita juga ada sesi DRST, Disability Related Services Training. Kita nak ajak orang mendalami macam mana kalau menjadi mungkin orang yang cacat penglihatan. So dia lebih berbentuk simulasi dah, dan berbagai lagi program yang memang telah kita rancangkan lah. Okey, setiap sambutan itu akan ada objektifnya tersendiri. Mesej-mesej yang ingin disampaikan menerusi ialah sebarang program ataupun karnival dilaksanakan. Bagaimana dengan sambutan Hari OKU ini? Untuk sambutan Hari OKU bagi tahun ini, kita mempunyai 3 objektif utama sebenarnya. Kita ingin sekali supaya sambutan ini menjadi satu medan untuk memberi penghargaan dan juga meraihkan pencapaian OKU, kerana di dalam sambutan ini juga kita akan sampaikan anugerah-anugerah tertentu. Jadi kita harapkan ini dapat menjadi medan untuk kita meraihkan dan mengiktiraf pencapaian OKU. Seterusnya yang kedua, kita nak mengetengahkan bahawa ini adalah usaha kerajaan dalam yang berkaitan dengan keperluan dan juga hak asasi OKU. Kita nak tunjukkan kepada khalayak bahawa inilah dia usaha-usaha kerajaan yang telah dibuat. Dan seterusnya kita juga nak jadikan sambutan ini sebagai pemangkin kepada masyarakat luar untuk lebih peka kepada keperluan OKU. Itu sebenarnya. Yalah, pendedahan itu penting sebab kadang-kadang bila kita dalam golongan yang bukan golongan yang utama, minoriti dan sebagainya, ramai tidak memahami situasi ataupun keperluan yang diperlukan oleh orang-orang kelainan upaya ini. Okey, setiap sambutan akan ada temanya. Bagaimana untuk tahun ini? Okey, untuk tahun ini sebenarnya di peringkat antarabangsa telah disetujui Transformative Solution for Inclusive Development, the role of innovation in fueling an accessible and equitable world. Manakala tema yang kita pilih untuk sambutan Hari Orang Kurang Upaya Kebangsaan adalah transformasi ke arah pembangunan inklusif, peranan inovasi dalam memenuhi accessibility dan kesaksamaan OKU. Jadi sebenarnya tema ini menjurus kepada bagaimana transformasi yang perlu kita buat untuk kita menjadikan OKU inklusif di dalam masyarakat.
Dan kita juga nak melihat peranan inovasi dalam membantu supaya accessibility dan juga kesesamaan OKU ni kita penuhi. Itu sebenarnya asas kepada tema ni lah. Okey, manakah itu asasnya? Apakah bentuk program yang akan memenuhi asas sambutan Hari OKU ini? Sebenarnya program-program yang telah kita rancangkan ini kita memang kita create supaya bukan sahaja OKU, keluarga dan juga masyarakat setempat untuk bersama-sama beraktiviti. Kita nak bagi peluang supaya OKU dapat bersama-sama untuk menikmati semua juga kemudahan yang ada. Dan juga semua aktiviti dan program ini dirancang untuk bersesuaian dengan ketidakupayaan dan juga dapat memberikan manfaat kepada semua OKU yang ada. Dan di antara pengisian yang kita turut ada adalah macam yang tadi saya cakapkan, kita ada sesi DRST dan kita juga ada executive talk daripada pakar yang akan menyentuh tentang pengendalian anak-anak autism, disleksia dan juga ADHD yang pada saya ini sangat memberi manfaat bukan sahaja kepada ibu bapa yang mengendalikan anak-anak OKU tetapi juga kepada masyarakat luar yang mungkin boleh join kita pada hari tersebut untuk lebih memahami apabila berhadapan dengan anak-anak yang menghadapi masalah-masalah seperti autisma, disleksia, ADHD dan sebagainya. Yalah, pada satu ketika dahulu autisma ni satu perkataan yang janggal untuk difahami oleh ibu bapa di Malaysia kerana kita di Malaysia tidak mendapat perhatian yang begitu mendalam tentang autisma ini. Kalau kita nak tahu bagaimana pengendalian, kita perlu keluar negara untuk belajar ke kelas dan sebagainya. Tapi sekarang ni alhamdulillah kita ada persatuan-persatuan yang sentiasa ialah bekerja keras untuk memberikan pembelaan terhadap anak-anak autisma, disleksia dan juga ADHD dan juga orang kata penjelasan lebih lanjut kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak seperti ini. Dan sambutan Hari OKU juga tidak terkecuali antara perkara yang dilaksanakan untuk memberikan fahaman yang lebih mendalam kepada ibu bapa di luar sana. Okey, saya tertarik berkenaan dengan anugerah yang Puan Siti kongsikan seketika tadi. Apakah bentuk-bentuk anugerah yang bakal dilaksanakan ataupun dilangsungkan sempena sambutan Hari OKU ini? Alright, okey. Sempena Hari OKU pada tahun ini yang akan dijalankan pada 3 Disember ni lah ya. Kita akan menyampaikan anugerah bagi mengiktiraf dan juga menghargai pencapaian OKU dalam bidang-bidang tertentu sepanjang 2022. Dan dalam bidang sukan, JKM memperkenalkan anugerah khas sukan OKU. Okey, yang akan memberi pengiktirafan kepada atlet yang memenangi pingat di beberapa pertandingan antarabangsa lah. Itu satu. Dan seterusnya kita juga ada anugerah kepada pertubuhan pemulihan dalam komuniti yang cemerlang. Sebenarnya kita ada lebih kurang 566 PDK. PDK ni macam basic school lah, sekolah yang untuk memberi pemulihan kepada anak-anak OKU di dalam komuniti. Jadi kita ada anugerah untuk PDK cemerlang dan kita juga ada kita tidak menafikan langsung dan kita sangat menghargai usaha ibu bapa yang melatih anak-anak OKU, yang menjaga anak-anak OKU. Jadi salah satu anugerahnya adalah anugerah ibu bapa misali. Ini juga anugerah yang memang kita akan sampaikan kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak OKU yang terpilih lah. Dan selain pada itu kita juga ada anugerah majikan sektor swasta. Maksudnya majikan yang memang memberi komitmen yang sangat besar untuk menyantuni dan memberi peluang pekerjaan kepada OKU. Dan lastly, kita ada satu lagi anugerah iaitu anugerah aktivis OKU. Kita nak appreciate sebab kita tahu ramai banyak NGO dan juga aktivis yang memang berjuang untuk OKU dan kita ingin sekali memberi pengiktirafan kepada mereka. Okey, menarik sebenarnya anugerah-anugerah ini sebab anugerah boleh menjadi satu pembangkit untuk seseorang individu itu untuk bekerja lebih keras, untuk berbakti dan sebagainya. Okey, kita juga ingin ketahui bagaimana kemeriahan untuk Hari OKU nanti. Pasti akan ada selebriti yang hadir untuk menggamit pengunjung ataupun ibu bapa di luar sana untuk membawa anak-anak mereka ke sambutan Hari OKU ni. Untuk sambutan Hari OKU 2022 yang akan berlangsung di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita berhajat
berhajat sangatlah ni. InsyaAllah kita akan ada persembahan daripada anak-anak OKU juga sebenarnya. Tapi kita juga ada persembahan daripada Khalif Basker insyaAllah. Okey. Dan juga penyanyi Tusoho ni semua orang kenal. Kita juga menjemput Zaitun Samion. InsyaAllah untuk bersama-sama kita pada hari itu menghiburkan semua yang hadir untuk majlis sambutan tersebut. Okey, baik. Yalah, bila kita cerita berkenaan OKU ni akan ada perkara yang perlu diperhalusi lebih banyak lagi. Yalah, sebab kalau individu biasa yang menghadirkan diri ke sambutan-sambutan seperti ini, tak apa, mereka boleh berjalan. Tapi bila ibu bapa yang baru, mungkin anak-anak OKU yang mungkin tidak cukup sifatnya untuk bergerak dan sebagainya, memerlukan kursi roda. Bagaimana dari sudut logistik itu persediaan daripada pihak kementerian sendiri untuk menerima pengunjung-pengunjung yang dikategorikan sebagai OKU ini? Sebenarnya bangunan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sendiri adalah bangunan yang memang mudah untuk accessibility kepada OKU. Kita kawasan sekitar kita ada ramp untuk OKU dan accessibility ke kawasan-kawasan yang kita sediakan menjalankan pameran, jualan dan sebagainya memang boleh diakses oleh OKU. Walaupun OKU yang berkursi roda, mereka juga boleh akses. Kita nak supaya diorang dapat join kita freely lah, dengan rasa selesa. Termasuk jugalah di peringkat sambutan pada tengah hari itu pun untuk bangunan Kementerian Pembangunan Wanita, alhamdulillah adalah antara bangunan yang accessible untuk OKU lah. Okey, OKU friendly lah. Kita tak perlu risau untuk toilet, parking, tempat untuk kita membawa orang kursi roda dan sebagainya. Okey, baik, sedikit harapan ataupun mungkin barangkali berkongsi kalau adakah sebarang perkongsian secara dalam talian live telecast ke daripada sambutan ini untuk mereka yang mungkin tidak berkesempatan untuk hadirkan diri mereka? Bagi yang tidak berkesempatan untuk hadir, boleh mengikuti FB JKM lah, FB JKM HQ, yang mana kita akan update semua aktiviti dan juga apa-apa sambutan lah yang berlaku akan diupdate di dalam FB dan juga Instagram JKM HQ pun boleh dilayari juga untuk mendapatkan semua maklumat lah berkaitan sambutan. Ada hashtag tak yang perlu diisi untuk sama-sama kita menyaksikan kemeriahan sambutan Hari OKU ni, ataupun mungkin sebarang pertandingan ke yang akan diadakan kalau ada sesiapa yang memaknai foto ataupun video mereka sempena sambutan ini? Setakat ini kita hanya membuat hebahan untuk Hari OKU dan juga update untuk sambutan lah di dalam kita punya semua media sosial JKM HQ lah. Okey, tak apa. Sekarang mudah kan, di ujung jari je. Yes. Kalau tak sempat, anda boleh ke laman boleh je melayari FB dan juga Instagram untuk mengetahui apa yang pun yang berlaku. Okey, baik. Sedikit harapan daripada Puan Siti sendiri bersempena dengan sambutan Hari OKU ini mewakili kementerian selaku mereka yang mengelolakan Hari OKU ini. Sebenarnya di peringkat jabatan dan juga kementerian, kita sangat berharap supaya aktiviti sebegini dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada golongan OKU sebenarnya. Sebenarnya kita sangat berharap supaya masyarakat khususnya dapat bersama-sama dengan jabatan. Sebenarnya untuk memperjuangkan OKU ni bukan hanya tanggungjawab agensi tertentu semata-mata. Untuk kita menyantuni OKU ni adalah tanggungjawab keseluruhan masyarakat. Masyarakat perlu berfungsi dan menyantuni OKU, membantu bagi membolehkan OKU ini berfungsi dengan lebih maksimum. Jadi besarlah harapan jabatan supaya sambutan ini dapat menjentik sedikit kesedaran di dalam masyarakat bahawa tanggungjawab menyantuni OKU ini adalah tanggungjawab bersama. Okey, baik. Terima kasih. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk pelaksanaan sambutan Hari OKU. Terima kasih Puan Siti bersama kita hari ini. Jangan lupa sama-sama anda boleh hadirkan diri pada 3 Disember. Pastinya ada banyak program dan juga aktiviti menarik yang akan menanti anda semua. Jika tidak berkesempatan, tidak mengapa. Boleh terus saja layari Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk mendapatkan perkongsian terkini bersama dengan sambutan Hari OKU. Okey, baik. Seterusnya kami nak bawa